Salam bahagia para penonton pada kali ini. Bersama saya Jamzuri Ardani dalam Perspektif Semasa. Tajuk bicara kita pada kali ini ialah Politik Orang Melayu, Perubahan dan Cabaran. Bersama saya pada kali ini ialah dua orang tetamu yang dijemput khas untuk membincangkan topik yang kita bicarakan pada kali ini. Yang pertamanya ialah saudara Dr. Mazli Malik, penganalisa politik dan juga ahli akademik. Dan juga bersama kita pada kali ini Yang Berhormat Datuk Haji Mahfuz Omar, ahli Parlimen Pokok Sena, seorang ahli politik yang veteran. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan dapat mengupas dan membedah tajuk yang menjadi intipati kepada bicara kita pada kali ini. Politik Orang Melayu, Perubahan dan Cabaran. Saya akan mulakan soalan saya dengan Dr. Mazli Malik. Ada pandangan yang mengatakan bahawa politik orang Melayu ni cuma dua, tak ada pilihan lain, PAS dan UMNO. Doktor setuju? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Dia ialah, kalau dalam ilmu sains politik kita panggil political cleavage, pembahagian politik orang Melayu. Jadi kita tak nafikan bahawa PAS merupakan parti yang lama yang dianggotai oleh Datuk Mahfuz, dia orang PAS. Okay. Dan juga UMNO merupakan parti yang lama. Jadi mereka telah mempunyai struktur, mereka telah mempunyai kerajaan, mereka telah mempunyai grassroots. Jadi tak nafikan dari segi keutuhan memang dimiliki oleh dua. Tapi kalau kita nak katakan pembahagian politik Melayu hanya kepada dua parti saja, ataupun political cleavage Melayu daripada dua saja, agak kurang tepat. Kerana kita lihat bagaimana pada tahun 90, contohnya bila munculnya Semangat 46 membuktikan bahawa orang Melayu boleh menerima parti ketiga, kan? Tetapi kena dia ada asasnya mesti kena perjuangkan Melayu, kan? Dan tahun 99 kita lihat munculnya PKR, Parti Keadilan Rakyat, yang waktu tu mungkin impactnya agak besar juga pada orang Melayu. Dan kita lihat kalau adanya swing daripada masyarakat bukan Melayu pada waktu itu, kerajaan boleh jatuh. Dan solid, agak kukuh undi Melayu dan dokongan yang diberikan kepada PKR di waktu itu. Atau waktu itu bukan PKR, namanya Parti Keadilan, dia belum bergabung dengan Parti Keadilan Nasional. Parti Keadilan Nasional. Jadi di situ menunjukkan adanya ruang untuk parti selain UMNO dan juga PAS dalam politik Melayu, terutamanya selepas zaman social media, medsos, media sosial. Kita lihat Melayu di kawasan bandar, Melayu di kawasan pekan, mereka lebih terbuka dan bersedia untuk menerima perubahan. Dan yang paling ketara pada saya, yang agak signifikan, kemunculan Bersatu. Kemunculan Bersatu yang umurnya lebih muda daripada Amanah, kan? Namun impak yang dibawa oleh Bersatu di kalangan masyarakat Melayu, sama ada Melayu pekan ataupun Melayu luar bandar, agak luar biasa dan menunjukkan bahawa mitos political cleavage atau pembahagian politik Melayu hanya kepada PAS dan UMNO sebenarnya masih boleh dicabar itu. Masih boleh dicabar, Masih dicabar. Okay. Kita pergi juga kepada Yang Berhormat Datuk Mahfuz. Datuk ni dah lama dalam politik. Saya pertama kali mendengar ceramah Datuk Mahfuz ni pada tahun 86 lepas SPM masa itu. Isu memali di sebuah tempat di negeri Perak. Maknanya lama dah, 30 tahun Kedah. lepas. Memali di Kedah. Memali Kedah. Ceramah itu di Perak. Ceramah itu di Perak. Saya pertama kali lepas sekolah masa itu dengar ceramah. Maknanya dah begitu lama, 30 tahun dalam politik. Dan banyak perkara-perkara yang dilalui selama ini, dalam tempoh ini. Kalau boleh YB Datuk bagi dari pemerhatian selama ini, apa ciri-ciri utama yang penting berkenaan dengan politik orang Melayu yang boleh kita lihat secara umumnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Perspektif Semasa. Terima kasih kepada Jamzuri selaku moderator. Sepanjang penglibatan saya lah, apa yang saya lihat bahawa ciri-ciri politik Melayu ni, orang Melayu ni, dia tak boleh terpisah daripada apa yang orang anggap 3R, religious, race and royal.
Itu tiga perkara yang terpahat dalam pemikiran masyarakat Melayu satu ketika dahulu, dan sampai sekarang pun bila berlaku perubahan masa dan zaman itu pun masih ada, cuma keadaan itu berbeza daripada dahulu tu. Kalau 3R itu dia dipenuhi dengan ketaksuban secara membuta tuli dan memberikan berasaskan kepada politik kekeluargaan dalam masyarakat kita pada waktu itu menjadi ikutan. Kalau bapa parti itu maka anak pun parti itu, kalau mak parti itu maka anak pun parti itu, makna politik kekeluargaan. Tetapi sekarang ini 3R itu masih lagi mencengkam pemikiran masyarakat Melayu, tetapi dia berubah kerana berasaskan kepada latar belakang pendidikan yang diperolehi oleh masyarakat Melayu pada hari ini, generasi baru pada hari ini, yang menyebabkan mereka sudah mula mengutamakan kepada mengapa. Jadi persoalan-persoalan itu timbul dalam masyarakat kita sekarang ini, menunjukkan bahawa dia tidak lagi kepada ketaksuban secara yang membuta tuli. Penerimaan dia kepada 3R itu mesti dijawab dan diolah dengan jawapan yang munasabah, yang boleh diterima oleh pemikiran yang ada pada masyarakat kita pada hari ini. Jadi sebab itu bagi saya bahawa ciri ini walaupun masih berakar umbi dalam pemikiran masyarakat Melayu generasi baru pada hari ini, tetapi cara pengolahan itu sudah berubah kerana gaya berfikir dan daya fikir itu juga berubah. Dinamika pemikiran masyarakat kita pada hari ini, anak-anak muda ini, macam saya katakan tadi, mengapa itu satu persoalan yang baru. Jadi sebab itu bagi saya dalam konteks politik hari ini, dalam masyarakat pada hari ini, khususnya dalam konteks pengundi, ialah knowledge voters. Maknanya pengundi masyarakat yang berpengetahuan, bukan lagi orang yang menerima secara membabi buta apa yang disogok kepada mereka. Baik, tadi apa? 3R 3R. Saya ingatkan 4R. RM. RM itu salah satu. Dia boleh jadi apa-apa. RM boleh jadi apa-apa. Baik, daripada dua-dua penjelasan tadi membayangkan bahawa ada harapan perubahan politik Melayu, terutamanya di kalangan generasi muda. Walaupun asas-asasnya tadi ada, tapi harapan untuk berubah itu ada. Satu lagi faktor yang saya lihat ialah kebergantungan atau merujukan politik orang Melayu ini kepada ketokohan seorang pemimpin. Kalau kita lihat contohnya tadi Dr. Mazli sebut perubahan politik besar di Kelantan tahun 1990 kerana sedikit sebanyak faktor ketokohan kuli yang keluar dari UMNO, dan juga pada zaman era reformasi, ketokohan yang ada pada Datuk Seri Anwar Ibrahim pada waktu itu. Jadi apakah maknanya orang Melayu ini dia lebih melihat kepada tokoh, ataupun sebenarnya persoalan-persoalan yang melibatkan isu semasa, atau bagaimana yang kita lihat? Soalan apakah perubahan orang Melayu ini mesti melekat ataupun tertakluk kepada ketokohan? Sekarang ni kita lihat Tun Mahathir bersama dengan Bersatu. Apakah faktor Tun Mahathir ini akan memberi impak besar dalam konteks perubahan politik Melayu? Pada Datuk pada saya. Dia betul, kita tak nafikan dalam kerangka pemikiran feudal, sedikit sebanyak orang Melayu ni dia tak boleh lari pada feudalism, walaupun dah moden dah apa semua, tapi kerangka kecuali mungkin Melayu negeri Selat tu dia agak kurang sikit feudal kan, tapi kerangka feudal sama ada dia sedar ataupun tak sedar, benda tu mereka melihat kepada ikon. Sebab tadi disebutkan 3R kan, 4R pun dia kan. Okey, dia sedikit sebanyak akan terkait dengan istilahnya penyelamat kepada 3 tu. Siapa yang boleh jadi juara untuk selamat dengan 3 tu? Dan dalam sejarah Melayu ni, kalau kita tengoklah, dia tak kering daripada tokoh berbanding dengan peristiwa. Kalau kita lihat dalam sejarah
sejarah-sejarah Eropah, sejarah Arab dan sebagainya, mereka lebih dengan peristiwa perang itu, perang ini, kejatuhan itu, kejatuhan revolusi itu. Kita tidak, kita siapa orangnya, siapa orangnya. Jadi sedikit sebanyak memang ada dalam psiki pemikiran Melayu itu tokoh, walaupun dalam sejarah Malaysia, dalam sejarah politik Malaysia contohnya, tokoh memang main peranan signifikan, tetapi dia mesti disertai dengan peristiwa-peristiwa juga. Kes Anwar contohnya, betul Anwar waktu reformasi Anwar menjadi tokoh itu, tapi kita mesti ingat apa yang berlaku di dalam negara, krisis ekonomi, dan apa berlaku di sekitar kita dengan reformasi di Indonesia, reformasi di gerakan di Filipina semua, seolah memberikan kebangkitan. Jadi tokoh tu masuk kemudian. Cuma tokoh kena ada. 2008 kita tak ada peristiwa. Tokoh pun saya kira tokoh yang gagah ialah Anwar Ibrahim ada waktu tu di luar penjara, dan Mahathir pun Tun Mahathir keluar daripada UMNO waktu tu. Itu kejatuhan Kedah kan. Tetapi kita mesti ingat suasana ekonomi teruk dan persepsi terhadap Tun Abdullah Badawi begitu negatif sangat kan. Mereka melihat bahawa dia dan orang tingkat 4 menyebabkan keadaan ekonomi yang kucai macam ini kan. Jadi perlu ada ikon, tetapi ikon tak main, dia bukan jadi tema besar sangat. Cuma bila kita lihat hari ini sejauh mana Tun Mahathir sebagai satu ikon untuk kebangkitan PRU14, saya rasa amat signifikan. Signifikan kenapa? Pertarungan PRU14 adalah berkaitan undi Melayu, full stop. Sejauh mana boleh kalau Pakatan Harapan nak menang, mereka cuma perlu 5% undi Melayu pergi. Dan saya tidak membuat kajian yang begitu teliti nak berbandingkan Invoke lah dengan UMC-DEL, tetapi kita membuat beberapa observation di 2 buah negeri saja, iaitu di Kedah dan juga di Johor. Kebetulan saya orang Johor, orang perempuan Kedah kan? Jadi kita ambil peluang balik kampung sekali kita buat research semua. Signifikan Tun Mahathir ni. Sebab kalau kita lihat apa yang berlaku pada hari ini selepas munculnya Bersatu, kita tak terbayang penetration ataupun kemasukan Bersatu dan impact kepada orang UMNO berhijrah ke parti pembangkang ataupun ke Bersatu ataupun Pribumi mereka panggil hari, itu begitu ketara sangat. Datuk orang Kedah lagi tahu lah. Kita pergi di Jitra ke atas tu, naik sikit sampai ke Perlis ke Harau tu, memang impact sangat. Maknanya andaian yang mengatakan bahawa Tun Mahathir tak berjaya untuk menarik orang Melayu, itu ajaran yang tidak berasal. Langkawi is a gone case. Langkawi kita lihat memang solid. Dan Tun Mahathir kita mesti ingat, bagi orang lama di Kedah, dia seorang yang begitu simbol yang kita panggil apa? Yang jangan kacau itu. Kan? Jangan disentuh, kan? Di Johor begitu juga, di kalangan orang lama kan? Terutamanya orang lama UMNO. Dan ini terbukti bahawa kalau momentum Mahathirism ini boleh berterusan, dia akan memberikan satu impact yang luar biasa dalam PRU14. Datuk Mahfuz setuju Kedah macam tu? Ya, saya nak balik pada Dr. Mazli tadi. Peristiwa itu adalah penyebab untuk orang itu nak berubah. Ketokohan itu ialah perantara antara penyebab itu dengan masyarakat dan rakyat, yang akhirnya yang akan berlaku ialah perubahan pemikiran. Perubahan pemikiran daripada peristiwa kemudian kepada ketokohan seseorang yang membawa peristiwa tersebut kepada perubahan pemikiran masyarakat dan rakyat dalam sebuah negara. Dan ini juga yang bagi saya bahawa yang berlaku dalam senario politik di Malaysia daripada beberapa peristiwa yang berlaku. Kalau kita ambil yang terdekat ialah 98-99, isu Anwar, peristiwa dengan Anwar itu sebagai tokoh, walaupun Anwar itu hanya berada di dalam tapi tidak berada di luar kan, tetapi dia telah berjaya menggerakkan satu sentimen masyarakat. Begitu juga dalam 2008 ialah peristiwa kerana ketokohan bagi saya pada waktu itu 2008 ialah ketokohan Tun antaranya memainkan peranan bagi saya menyumbang kepada perubahan masyarakat kerana kritikan dia terhadap
kepimpinan Pak Lah tingkat 4 dan sebagainya, sehingga membawa kepada dia mengisytihar keluar daripada UMNO, telah merubah satu keadaan dalaman UMNO, walaupun beliau tidak menubuhkan parti politik, tetapi perubahan pemikiran masyarakat itu berubah kerana ada ketokohan. Dan sekarang saya fikir gabungan 3 tokoh negarawan negara kita, iaitu Tun Mahathir, Anwar dan juga Lim Kit Siang bagi saya mewakili masyarakat Cina. Jadi orang akan melihat bahawa dengan ketokohan yang telah mengorbankan segala kisah silam yang gelap satu ketika dahulu antara tiga tokoh ini, orang melihat apa? Mereka berkorban demi negara dan rakyat. Baik. Maka itu akan berlaku perubahan pemikiran. Nampaknya ialah penonton sekalian, kita berehat dahulu, jangan ke mana-mana. Mengapa bersama dengan Amanah? Okey, saya bersama dengan Amanah kerana Amanah adalah sebuah parti masa depan yang menyediakan ruang yang sangat luas untuk kita berpencak dalam politik dan sama-sama membina negara kita. Amanah adalah sebuah parti yang menekankan rahmatan lil alamin, sesuai untuk semua warga negara di negara kita. Amanah satu parti yang mampu membuat perubahan yang besar kepada rakyat Malaysia ke satu arah di mana Malaysia akan jadi satu negara yang dihormati dan disegani oleh semua negara di antarabangsa ini. Ya, saya memilih Amanah kerana saya rasa perjuangan ni perlulah jelas matlamatnya, dan saya rasa Amanah ni telah memberi satu orang kata arah tuju yang amat terang, iaitu konsep rahmatan lil alamin yang merangkumi seluruh rakyat Malaysia, tidak kira bangsa dan agama. Itulah yang penting di Malaysia ini. Baik, kita kembali lagi dalam perbincangan seterusnya, bicara kita politik orang Melayu, perubahan dan cabaran, dan bersama kita ialah Dr. Mazli Malik dan Yang Berhormat Dr. Mahfuz Omar. Dan kita telah bicarakan tadi bahawa politik orang Melayu ini ada harapan untuk berubah, ada tokoh-tokoh yang boleh merubahnya, dan kita ada harapan itu kerana kita sekarang ini ada tokoh-tokoh yang bersama dengan Pakatan Harapan untuk melakukan perubahan politik di kalangan orang-orang Melayu, kerana seperti mana yang Dr. Mazli sebut tadi bahawa PRU 14 ini adalah kunci utamanya sokongan di kalangan pengundi-pengundi Melayu. Saya nak bertanya kepada Yang Berhormat Datuk. Dulu Datuk adalah Ketua Pemuda PAS ketika zaman era reformasi, dan era itu memperlihatkan bangkitnya perubahan politik Melayu yang besar di Kelantan, Terengganu dan banyak kawasan-kawasan Melayu yang mana parti pembangkang mendapat undi yang meningkat secara mendadak. Tetapi selepas tahun 99 2004 jatuh semula. Jadi apa sebenarnya faktor orang Melayu ini tidak boleh kekal dalam perubahan itu, ataupun ada faktor-faktor lain yang boleh dikongsikan? Ya, sebab itu saya sebut tadi bahawa apa yang disebut oleh Dr. Mazli, faktor tokoh. 2004 itu kalau 99 itu tokoh dan sentimen. Tokoh, peristiwa tokoh melahirkan sentimen yang menyebabkan orang Melayu marah terhadap apa yang berlaku dalam politik kerajaan itu sendiri dan juga UMNO. 2004 juga disebabkan kehilangan orang Melayu daripada menyokong pembangkang. Kerana apa? Kerana UMNO Barisan Nasional telah berjaya menampilkan tokoh, fenomena tokoh, iaitu fenomena Pak Lah, Mr. Clean, dan juga imej Islami, Islam Hadari yang dibawa oleh yang digilat
dipotretkan oleh UMNO Barisan Nasional dengan satu imej yang baik, yang menyebabkan golongan agama pun juga sebahagian juga merasakan bahawa ini masa yang terbaik untuk golongan agama mengambil kesempatan untuk bersama dengan UMNO dengan Barisan Nasional, kerana anak seorang tok guru kemudian membawa Islam Hadari, boleh bercakap tentang soal Islam, boleh membaca Quran, boleh menjadi imam dan sebagainya, dan dipotretkan menjadi seorang yang clean, yang bersih dari sudut salah guna puasa, rasuah dan sebagainya. Jadi ini yang saya sebut tadi fenomena Pak Lah pada waktu itu menyebabkan orang Melayu beralih, walaupun ada wujud satu sebab lagi ialah persempadan, tetapi persempadan itu tidak memberikan kesan yang besar sangat, tetapi isunya ialah kerana fenomena Pak Lah, kerana fenomena tokoh yang berjaya ditampilkan oleh UMNO dan Barisan Nasional. Tetapi selepas daripada itu timbul isu tingkat 4 macam yang disebut oleh Dr. Madli tadi, isu-isu dalaman dan kritikan yang dibuat oleh Tun Dr. Mahathir pada waktu itu, yang menyebabkan orang Melayu baru buka mata bahawa Mr. Clean yang dipamerkan kepada Pak Lah dengan Islam Hadari itu hanyalah untuk mengabui mata dan pemikiran masyarakat. Jadi sebab itu bagi saya pengajaran hari ini yang harus diambil oleh masyarakat di Malaysia, rakyat, pengundi-pengundi dalam nak hadapi pilihan raya umum yang ke-14 ini, untuk mereka melihat bahawa UMNO akan bersedia buat apa sahaja untuk nak portray image Najib di sini dengan wala'nya, bercakap soal wala', soal wasatiyah, soal tabayun, menggunakan istilah-istilah yang dilihat Islami, bercakap tentang perkara-perkara yang kononnya ini untuk kepentingan agama dan sebagainya, tetapi kelangsungan sebenarnya ialah untuk mengekalkan kuasa. Jadi bagi saya seharusnya masyarakat Melayu Islam ini belajar daripada peristiwa tahun 2004 apabila kita telah diperdaya dan akhirnya terpedaya dengan imej yang cuba dipamerkan oleh UMNO Barisan Nasional, kononnya kepimpinan yang bersih. Tapi pada waktu itu 2004 PAS kalah di Terengganu, sedangkan waktu itu PAS telah pun mengenakmenkan hukum undang-undang syariah, jenayah syariah Terengganu, dan dapat melahirkan seorang tokoh ulama sebagai menteri besar. Apakah ini masih tidak dapat menandingi faktor ketokohan Pak Lah umpamanya di Terengganu itu sendiri? Ya, dia begini, dia berlaku satu kejutan di waktu kemarahan pada tahun 1999 terhadap Tun Mahathir. Ini satu sejarah yang tidak boleh dinafikan, yang tidak boleh ditolak. Kemarahan orang Melayu kepada Tun Mahathir itu begitu meluap, begitu tinggi, kerana peristiwa yang berlaku terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim, umpamanya pemecatan dan sebagainya sampai kepada peringkat pemenjaraan. Jadi tiba-tiba di tengah-tengah kemarahan itu muncul seorang yang diberikan keyakinan sebagai Mr. Clean, sebagai orang yang bersih, sebagai seorang tokoh Islam, anak tok guru. Jadi sudah tentu dia akan memberikan satu kejutan baru dan harapan baru, walaupun pada waktu itu PAS memerintah sebelum itu di Terengganu membawa perubahan dalam enakmen jenayah syariah dan sebagainya, tetapi bagi saya bahawa itu tidak cukup. Kalau sekadar kita membawa sesuatu yang masih belum memberikan impak atau memberikan kesan kepada masyarakat dari sudut pemikiran, dari sudut sentimen dan sebagainya. Dia boleh saya tambah satu? Ya. Dia persoalannya, apakah yang diberikan kepada rakyat Terengganu itu, apakah itu yang mereka mahukan sewaktu mereka mengundi PAS untuk memerintah kerajaan negeri? Ternyata bila dah buat semua, bukan itu yang mereka mahukan. Baik, sekarang kita pergi kepada isu yang agak kontroversi. Momokkan, ini saya setuju pada saudara Madlino, momokkan ke atas orang Melayu ini biasanya ialah dalam konteks ancaman bangsa lain, ataupun sekarang disebut DAP, umpamanya disebut sebagai DAP. Dimomokkan bahawa orang Melayu ini kalau berlaku perubahan politik, maka yang akan untung ialah orang Cina
terutamanya DAP. Ini momokkan yang sering dimainkan oleh orang-orang politik di sebelah pemerintah lah. Jadi mengikut pandangan Dr. Mazli, apakah kaedah yang terbaik? Pertamanya kita sama ada isu ini satu isu yang perlu kita sekat ataupun ada kesan yang besar, dan kemudian apa cara untuk kita menangani momokkan ini? Saya teringat selepas 2008 ratib ini dia menjadi satu ratib yang orang kata lazim lah. Jadi wirid harian jadi wirid harian kan. Jadi mak surat kan pagi dan petang. Betul. So dia jadi macam gitu, dan timbul Lim Guan Eng akan jadi Perdana Menteri, Lim Kit Siang nak jadi Agong, dan isu-isu seperti ini lagi dimainkan. Bahawa lihat bila 2013 Pakatan Harapan menang lagi banyak, kursi terbanyak ialah kursi DAP berbanding lain, dan keputusan di situ kita lihat ialah untuk berlaku adil ada degree ataupun ada peratusan yang kebimbangan itu wajar, dan ada peratusan yang itu sekadar mitos kan. Kebimbangan wajar kenapa? Kerana terdapat di kalangan pimpinan DAP yang mulut tidak berlesen, selalu membuat kenyataan yang pelik-pelik, yang menyinggung sentimen Melayu dan Muslim, yang sehingga kan walaupun itu tidak mewakili parti, tetapi orang dengan ratib harian seperti itu muncul, kalau dia sebut benda yang satu perkataan pun dia akan jadi isu yang besar. Dan tanpa dinafikan, di dalam DAP pun memang di antara mereka terdapat golongan yang mungkin mempunyai persepsi yang berbeza berbanding dengan parti dan berbanding dengan Pakatan Harapan. Ada yang dah keluar pun ya. Itu yang pertama. Jadi isu semacam ini menimbulkan keraguan. Dan yang keduanya ialah tentang kedudukan kerusi DAP yang lebih banyak di waktu ini, dengan kemenangan yang tak menang pun, kalah pun, sebab tu jadi pembangkang. Kalau menang, dia menang akan kursi bertambah. Kalau kursi bertambah, logiknya lah kursi bertambah, jadi DAP takkan jadi kursi terbanyak. Cuma masalahnya dalam masyarakat kita ni, ialah masyarakat Melayu, kita agak kurang sikit penekanan terhadap logik dan juga matematik. Jadi kiraan dia, kita kurang gunakan logik dan kurang gunakan tolak campur. Aritmetik kita agak kurang. Itu yang kita terbayangkan apa yang depan mata, dan kita tak terbayangkan kalau menang adanya unjuran kat situ. Jadi nombor yang menang ni dia akan jadi kecil kan. Kita tak nampak yang tu. Kita nampak, dan ialah cuma satu perkara yang kalau menarik, saya kebetulan ada peluang 2-3 kali untuk moderatekan tun Mahathir dan Hard Talk yang tak lama dulu, tanyakan soalan sampai saya pun tengok intonasi tun agak berubah pada waktu tu. Hakikatnya saya lihat tun seorang nasionalis yang tulen. Beliau seorang yang tak lekang membicarakan tentang perjuangan nasib Melayu, dan nampak begitu committed kan. Apakah orang yang seperti ini akan sanggup menggadaikan nasib Melayu hanya untuk melihat Najib jatuh? Itu yang pertama. Dan yang kedua, apakah orang yang seperti ini tidak mempunyai perkiraan terhadap apa yang dirisaukan oleh orang Melayu itu sendiri? Dan kita tahu dia committed sehingga hari ini dalam mana-mana pentas, hatta ketika bersama DAP pun beliau menekankan tentang kepentingan untuk menjaga nasib orang Melayu dan juga tentang masa depan orang Melayu. Saya kira jawapan yang banyak boleh diberikan oleh Tun dalam soalan ini. Yang Muhammad Datuk berada dalam Barisan Alternatif dan Pakatan Rakyat sebagai pimpinan di peringkat nasional, dan sering berkomunikasi dan berinteraksi dengan pemimpin-pemimpin DAP. Apakah Datuk fikir bahawa momokkan ini ada kewajaran berdasarkan pengalaman Datuk berinteraksi dengan pemimpin-pemimpin DAP? Saya fikir bahawa momokkan terhadap isu ini, dia akan berbangkit adalah menjelang pilihan raya umum. Selalunya memang begitulah, menjelang pilihan raya umum ataupun ada pilihan raya kecil yang penentunya boleh ditentukan oleh pengundi Cina dan sebagainya, maka akan timbullah isu-isu yang seperti ini daripada dulu. Dan hatta Tun sendiri pun mengaku bahawa isu ini
declare oleh UMNO sendiri sejak daripada zaman dia kata biasalah dalam politik dia kata dia sendiri yang buat, dia sendiri yang create isu itu, dan dia buat pengakuan suatu forum dengan saya di Hotel Sri Malaysia di Alostar yang dianjurkan oleh PBBM Negeri Kedah dalam isu yang sama. Dia kata isu ini berbangkit sejak daripada lama untuk menimbulkan ketakutan, kebencian kepada musuh politik. Biasalah dia kata DAP pun akan timbul kebencian terhadap musuh politik dia, iaitu UMNO dan kepimpinan Tun sendiri pada waktu itu, kata Tun. Jadi tetapi hakikat sebenarnya memang benda itu tidak wujud, hanya diwujudkan untuk jadikan DAP sebagai punching bag untuk dibelasah secukupnya untuk menimbulkan ketakutan dan kerisauan kepada masyarakat Melayu. Jadi sebab itu bagi saya bersetuju dengan Dr. Madli tadi, tidak boleh dinafikan ada kerisauan-kerisauan tertentu itu kita kena cari jalan, dan bagi saya bersetuju bahawa harus ada keberanian daripada pemimpin DAP untuk membedah persoalan ini supaya mereka tidak lagi dijadikan bahan momokkan akibat daripada sedikit kesilapan-kesilapan bukan kerana pendirian parti, tetapi kerana pendirian ataupun pandangan segelintir pemimpin. Dan saya fikir bahawa keberanian sekarang ni DAP sudah ada keberanian untuk nak menerima soal kepimpinan Melayu. Kit Siang sendiri buat keberanian menyatakan secara terbuka, saya tidak akan jadi Perdana Menteri, saya menerima Melayu menjadi Perdana Menteri, menerima asas-asas perlembagaan Islam sebagai agama persekutuan, hak istimewa Bumi Putera, bahasa Malaysia dan sebagainya. Jadi ini satu keberanian yang telah pun ditunjukkan, dan saya fikir bahawa keberanian ini sudah pun boleh cukup meyakinkan, dan kalau boleh dipastikan bahawa jangan ada kesilapan-kesilapan macam disebut tadi itu, akan membina kembali keyakinan, dibantu pula oleh Tun dan juga kepimpinan dan juga ahli-ahli bersatu ini. Akhirnya isu ini akan lenyap begitu sahaja. Maknanya kalau boleh saya nampak di situ bahawa sebenarnya proses dialog antara parti DAP dan parti-parti Melayu yang berlaku sejak pada nanti sedikit sebanyak mempengaruhi sikap dan pendirian DAP ke arah yang lebih positif kepada masyarakat berbilang kaum negara kita ini. Cuma Datuk pernah aktif dalam PAS, sekarang pun masih lepas lagi, saya pun pernah lepas. Saya tidak pernah terbayang bahawa serangan ke atas DAP yang seperti mana dilakukan oleh PAS sekarang ini. Kalau dulu kita lihat UMNO saja, tapi sekarang PAS pun sudah berada dalam bandwagon yang sama, dalam wavelength yang sama, menyerang DAP atas momokkan yang sama. Jadi apakah Datuk terbayang bahawa ini boleh berlaku dalam PAS? Ya, satu benda yang mengejutkan saya, sewaktu kita berkawan dengan DAP, kita begitu meyakinkan, ini Presiden PAS ini meyakinkan masyarakat Melayu apabila diserang kononnya PAS ini menjadi pecacai di DAP, PAID, DAP, kita cuba meyakinkan bahawa apa kita nak takut. Kalau dia tadi 60 kursi dia menang semua pun dia tak boleh jadi kerajaan. Presiden PAS Tun Hadi sendiri menyebut bahawa dalam ucapan di Terengganu sebelum pilihan raya lalu, di Terengganu sesekursi pun tak ada, dia kata. Tak ada pun sesekursi. Jadi apa yang masyarakat Melayu nak takut kononnya habis Terengganu ni akan jatuh kepada DAP. Jadi sewaktu kita berkawan kerana untuk mendapatkan sokongan daripada DAP, khususnya untuk menarik sokongan pengundi Cina, kita begitu membela DAP. Tetapi kerana ada sedikit krisis keretakan dalam perhubungan kita dengan DAP, maka timbul kebencian yang akhirnya seolah-olah macam hujah yang dahulu tu macam tidak ada nilai, sedangkan hujah yang dahulu itu sebenarnya dari sudut perkiraan matematik, apa yang disebut oleh doktor tadi itu, memang cukup jelas bahawa tak boleh pun DAP untuk nak mengambil alih menerajui pemerintahan di Malaysia. Jadi bagi saya satu yang sangat merugikan PAS lah bagi saya. Dalam konteks politik hari ini merugikan PAS, kerana PAS kehilangan sokongan undi Cina dan undi Melayu sendiri pun tak datang kepada dia. Dia lagi menarik sebab tu bersama dengan DAP dalam Pakatan Rakyat. Saya masih teringat lagi pelbagai ayat Quran, hadis dan justifikasi kaedah usul, kaedah fiqh keluar untuk justifikasi bersama DAP. Bila dah berlawan,
keluar hadiah-hadiah baru pula. Saya terfikir yang lama tu dah berlaku nasah mansuh atau bagaimana. Itu untuk orang yang terfikir macam itulah. Ya. Sebab saya sendiri terkejut sebenarnya dengan ledakan retorik itu. Sebab dah berkawan lama dan berceramah bersama, program bersama, tetapi tiba-tiba dia jadi entah dari mana datangnya sentimen itu. Itu maknanya yang Muhammad Datuk pun agak tersentak dengan Cuma satu perkara kalau kita perhatikan, jikalau momentum persahabatan tu kekal, kan? Selepas PRU 13 dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim masuk ke dalam penjara, dengan Tuan Guru Nik Aziz telah meninggal dunia, pada waktu tu sebenarnya kalau masih kekal hubungan antara DAP dengan Pakatan Rakyat pada waktu itu dan kekal sehingga hari ini, sebenarnya next online bakal Perdana Menteri Malaysia adalah Tuan Guru Haji Hadi. Dan kita mesti ingat, bagi masyarakat Cina dan juga DAP pernah meletakkan, pernah mengkagumi beliau, tapi malangnya bila beliau memilih untuk bermesra dengan BN, bermesra dengan UMNO, bukan BN, bermesra dengan UMNO, beliau telah kehilangan peluang tersebut. Baik, saya ada soalan akhir untuk dua ini, ialah kita akan berhadapan dengan PRU sama tahun ini ataupun tahun depan, tapi gerakan ke arah PRU itu semakin lama semakin hebat. Parti-parti politik pun rancak menekan kempen dia, dan seperti mana yang Dr. Mahdi sebut bahawa kunci keputusan kuasa pemerintahan dalam pilihan raya umum yang ke-14 ini ialah sejauh mana Melayu mampu berubah. Kita telah bincang perubahan dan cabarannya. Apa unjuran, saya mula dengan Datuk Lok, apa unjuran PRU ke-14 ni? Ya, bagi saya pertama saya nak sebut sebelum kita pergi kepada satu unjuran yang lebih meluas ini. Pertama, di kalangan parti-parti pembangkang sendiri, khususnya dalam Grand Coalition Pakatan Harapan ini, jangan buat silap. Jangan buat silap, dan jangan dilihat tidak punya persefahaman dalam membincang perkara-perkara yang saya fikir sepatutnya dibawa kepada meja perundingan, bukan dipaparkan kepada publik, kepada perkara-perkara yang boleh dieksploitkan oleh media, oleh musuh, yang menyebabkan menjadi masyarakat penyokong itu jadi lemah. Masyarakat penyokong itu menjadi lemah. Jadi ini harus dilihat. Yang keduanya ialah dalam pengagihan kerusi, bagi saya tidak wajar untuk super dominan. Tidak boleh dilihat oleh masyarakat dan rakyat satu-satu parti itu mendominasi dalam pengagihan kerusi. Ini dalam politik masa kini satu yang tidak baik. Saya tidak menafikan bahawa harus ada parti tertentu lebih kerusi, tetapi bukan super dominan, kerana itu akan memberikan seolah-olah macam orang dah muak dengan politik buli UMNO terhadap parti-parti komponen Barisan Nasional. Jadi jangan sampai kepada peringkat orang melihat bahawa dalam Pakatan Harapan juga boleh berlaku itu kerana super dominan dalam maknanya kita membawa naratif politik yang sama, bawa naratif yang sama. Jadi saya sangat berkeyakinan terhadap pilihan raya akan datang, walaupun berlaku 3 penjuru, tetapi imej yang akan dilihat sebenarnya ialah satu lawan satu, iaitu antara dua kumpulan besar, Pakatan Harapan menentang Barisan Nasional. Walaupun di tengah-tengah itu ada satu parti, iaitu parti saya sendiri, PAS, tetapi akhirnya kerana gelombang ini akan membentuk pemikiran, PAS itu terpencil di satu sudut yang saya tak fikir orang akan mengambil kisah terhadap yang Muhammad tak bersetuju dengan andaian yang mengatakan ada tsunami Islam dalam konteks dalam pilihan yang akan datang ni, ada tsunami Islam yang akan memenangkan blok ketiga. Saya tidak, bukan soal saya percaya kepada Islam ataupun tidak. Ini bukan isunya. Tsunami Islam itu boleh berlaku dalam mana-mana kumpulan.
kesedaran Islam. Kesedaran Islam itu dalam amanah ada, dalam PBBM ada, dalam PKR pun ada. Jadi orang melihat Islam itu dalam perspektif yang berbeza daripada yang dilihat oleh PAS. PAS mengeluarkan hukum mengatakan GST itu haram. Tetapi kita tidak boleh mengharamkan GST kalau tak dapat kuasa dengan hanya target untuk menang 40 kursi. Jadi macam mana orang nak beri undi kepada PAS yang telah pun meletakkan hukum bahawa GST itu haram? Bagaimana untuk nak memansuhkan GST walaupun GST itu haram, tidak boleh dimansuh? Kerana apa? Kerana PAS hanya akan dapat target nak menang 40 kursi, bukan untuk memerintah. Jadi sudah tentu orang nak mengharapkan mana parti yang boleh memansuhkan GST, iaitu parti yang bertanding untuk nak memerintah, menang dengan paling kurang 112 kursi untuk membolehkan kita memerintah. Bagaimana menjuran Dr. Mazli? Dia menarik tadi dia sebut apa? Tsunami Islam. Apa pun yang dinamakan tsunami apakah itu, seperti mana yang dibawa oleh PAS, penghujungnya yang akan kekal ialah BN. Tsunami apa pun yang mereka katakan, jikalau berlaku, BN akan kekal berkuasa. Kenapa? Ialah kalau rakyat tidak mengundi Pakatan Harapan, kalau berlaku 3 penjuru pun, di situ BN akan mendapat keuntungannya. Cuma ada 2 perkara kat sini saya ingin sentuh. Persepsi awam, persepsi umum dan persepsi yang cuba ditimbulkan oleh BN sendiri atau UMNO ialah sekarang ini berlaku 3 penjuru, ia baik untuk UMNO BN. Ia baik untuk UMNO BN kerana apa? Kerana seperti mana kita rasakan, pengundi PAS akan kekal dekat situ, pengundi UMNO akan kekal dekat situ, dan Pakatan Harapan akan mendapat undian yang sikit, bakinya seperti mana yang telah ditunjukkan dalam 2 pilihan raya kecil, Sungai Besar dan juga Kuala Kangsar, dan itu ratibnya sekarang. Okey, walaupun kalau kita lihat kajian Invok menunjukkan perbezaan pencapaian di pihak Amanah sendiri, pencapaian di pihak Bersatu sendiri yang begitu signifikan di seluruh negara, akan menunjukkan kesan yang berbeza, natijah berbeza. Itu pertama. Dan yang keduanya, kita perlu tahu pilihan raya kecil tidak seperti pilihan raya umum. Pilihan raya kecil semua bertumpu kat situ. Pilihan raya umum dia memang different game. Okey. Jadi bila berlaku seperti itu, saya lihat perkiraannya akan lain. Cuma ia bergantung sejauh mana di pihak Pakatan Harapan, seperti mana yang dilakukan oleh Invok pada hari ini, ialah untuk memastikan pengundi-pengundi baru, pengundi-pengundi muda mendaftar dan keluar mengundi. Kerana mereka ini merupakan game changer sebenarnya. Bukan parti politik game changer, tetapi pengundi baru dan pengundi yang first time voters ini, terutama di kalangan pengundi muda. Yang keempatnya, dan kemudiannya perlu dilihat kepada micro targeting. Kita lihat bagaimana Trump boleh menang, kan? Polling semua tunjukkan dia akan kalah, tetapi the micro targeting, tengok kat tempat-tempat yang strategik yang mereka boleh pasti menang. Ini Pakatan Harapan saya kira perlu banyak juga belajar daripada Trump. Dan advantage atau kelebihan Pakatan Harapan, mereka dilihat sebagai underdog sekarang. Bekerja sebagai underdog sebenarnya ada satu kelebihan. Trump dilihat sebagai underdog, dia boleh menang, kan? Dan kita lihat banyak sangat bila dilihat sebagai underdog, kita sebenarnya semangat untuk bekerja lebih kuat. Pilihan raya 2013, BN sebenarnya sebagai underdog, dan mereka pun dapat undi yang sikit berbanding dengan Pakatan Rakyat. Tetapi kelebihan sebagai underdog, orang terlepas pandang semua. Cuma seperti mana yang diragukan hari ini ialah sejauh mana SPR tidak akan melakukan sesuatu yang merugikan Pakatan Harapan melalui pemindahan pengundi dan senarai pengundi, daerah mengundi dan sebagainya. Jadi saya kira itu perlu diambil perhatian oleh Pakatan Harapan. Dan yang keduanya oleh masyarakat sivil, gerakan masyarakat sivil yang tidak mewakili Pakatan Harapan ataupun BN, perlu memastikan bahawa pilihan raya akan berlaku dengan telus dan bersih. Ini peranan orang yang tidak berparti seperti saya lah, dan juga dengan rakan-rakan NGO yang lain. Dan yang lebih penting ialah kalaulah berlaku, kita tahu pemindahan, gerrymandering dan sebagainya, pastikan golongan pengundi muda, golongan pengundi first time
keluar untuk mengundi kerana mereka akan memberikan impak yang berbeza. Doktor, ada mengesan faktor kebosanan politik di kalangan orang muda boleh memberi impak kepada unjuran ini? Ya, kebosanan politik, kita perlu ingat kebosanan politik bagi orang muda di waktu sebelum pilihan raya umum. Menjelang pilihan raya moodnya akan berbeza. Kalau dia bosan dan sebagainya, penghujungnya di pagi mengundi mereka akan keluar dan pada waktu tu mereka hanya ada 2 pilihan dan tidak ada 3-nya, iaitu sama ada mengundi BN ataupun Pakatan Harapan. Kerana undi yang ketiga hanya akan memberikan keuntungan kepada BN semata-mata. Saya kira itu punchline yang baik untuk wawancara perspektif semasa kita pada malam ini. Terima kasih saya ucapkan kepada 2 tamu kita, Saudara Dr. Mazli Malik dan juga Yang Berhormat Datuk Mahfuz Omar Ahli Parlimen Pokok Senar, kerana sudi bersama-sama kita dalam perspektif semasa. Dan insya-Allah kita akan berjumpa lagi dalam sesi perspektif semasa pada masa yang akan datang. Terima kasih kepada para penonton semua. Saya Jamzuri Ardani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.